Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Laki dengar? Laki. Dapur tak masuk. Depan sikit. Okey, sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kita tak ada mic, jadi kena masing-masing tutup mulut lah. Jadi yang bercakap ni saya dan juga dua panel di hadapan kan. Jadi saya minta kepada sebelum saya mulakan majlis, kalau boleh kepada semua syabab duduk di nak kecek lagi depan. Kepada semua syabab dipersilakan untuk berada di ni lah, termasuk AJKBB. Okey, semua jemput untuk berada di tempat yang telah disediakan. Sebab apa kosong sangat ni? Apabila kosong, saya nak cakap tak semangat. Jadi perlu main depan sikit. Bermula depan. Okey, pertamanya saya minta maaf sebab suara tak berapa tak berapa nak merdu sebab masalah. Okey, pertama syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberi kepada kita peluang dan memberi kepada kita kelapangan masa untuk sama-sama kita berada dalam satu majlis yang mana majlis berbuka puasa, mana insya-Allah lah yang join majlis ni semuanya berpuasa. Walaupun tidak ada yang berpuasa, sama-sama kita mengambil roh ataupun apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita seorang muslim adalah nikmat ketika kita berbuka puasa. Maka muslim mari kerja. Okey, maka sebelum saya memulakan majlis, saya sebagai moderator lah dan telah dilantik secara rambang. Sebagaimana kita tahu, kita berada di dalam musim sejuk, musim syita, yang mana musim sejuk ni memberi pelbagai cabaran kepada kita sebagai seorang talibul ilmi, yang mana ada kelas pukul 8, ada kelas pukul 9. Bukan kelas saja memberi cabaran kepada kita seorang muslim untuk, terutama kepada syabab, untuk solat fardu di masjid. Yang mana kita tahu, termasuk saya sendiri, kalau pagi tu maknanya beratlah untuk angkat selimut dan sebagainya. Mana musim sejuk ini musim cabaran kepada kita. Dan saya rasa kalau kita buat futsal sebelum subuh, saya bangunlah. Tapi oleh kerana lemahnya iman kita itu tidak dapat memberi kekuatan kepada kita untuk bangun subuh. Dan 2-3 hari ini kita mendengar berita kematian sahabat kita yang berada yang belajar di Lebit, saudara Bagi Ahmad, yang mana apa yang dapat kita ambil daripada, semoga Allah memasukkan dia bersama dengan golongan di syurga. Yang dapat kita ambil daripada cerita dia adalah supaya sama-sama kita menjaga kesihatan, terutamanya di musim sejuk ini. Okey, lagi jauh tu. Lagi kita buat diri kan. Okey, tajuk forum kita pada malam ini adalah hijrah mencorak generasi rohani. Saya ulang, tajuk forum kita pada malam ini adalah hijrah mencorak generasi rohani. Dan alhamdulillah kita telah menjemput dua orang panel yang memang tidak asing lagi di bumi Suaidah ini, yang merupakan
panel yang pertama adalah Saudara Wan Abdul Ba'is Izzuddin yang merupakan Presiden kepada Persatuan Penuntut Malaysia Aman. Panel kita yang kedua adalah Saudara Arif Amin, merupakan Setiausaha Agung kepada PPMA. Dan panel ketiga tidak ada. Dan semoga dengan kehadiran kedua-dua panel ini dapat memberi suatu tambahan kepada diri kita berkenaan terutamanya berkenaan dengan tajuk yang telah kita sediakan, iaitu berkenaan dengan hijrah. Saya yakin tajuk ini masing-masing sudah ada pengetahuan tentangnya melalui pembacaan masing-masing dan sebagainya. Namun forum yang diadakan pada hari ini bukan untuk memberi pengetahuan yang baru, bahkan ia adalah untuk memberi suatu peringatan dan juga memberi satu perkongsian ilmu yang mungkin ada benda-benda yang baru yang bakal disampaikan oleh dua orang panel kita. Dan perkara yang paling utama apabila kita berada dalam satu majlis adalah kita dengar dan kita ambil apa yang terbaik, bukan masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri lah. Mana kita ambil yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Okey, saya nak buka format sikitlah, format panel. Kejap aja tadi. Okey. Setiap ahli panel diberikan 3 pusingan. Pusingan yang pertama setiap seorang 5 minit. Pusingan yang kedua 10 minit seorang. Pusingan yang ketiga 5 minit seorang untuk kulasahnya. Dan kita buka 30 minit untuk soal jawab. Jadi masa untuk soal jawab tu kita bagi panjang sikit. Kalau kita tengok ceramah Ustaz Azhar itu kan, mana ceramah tu tak lama kan, tapi sesi soal jawab tu seakan-akan 2 jam. Jadi soal jawab tu sebagaimana ada saudara kita telah taukidkan sebelum ini, supaya sediakan awal soalan, supaya apabila kita buka kepada ruang soal jawab adalah bakatnya laporan. Jadi kena masing-masing ada, sebaiknya ada soalan lah untuk kita hidupkan majlis ini. Okey, saya nak duduk kan. Di antara keistimewaan forum kita pada malam ini adalah setiap ahli panel diberi keluasan, sama ada dia nak bercakap dengan bahasa KL ataupun lebih aula dia utamakan bahasa negeri dia, ataupun kalau dia merasakan bahawa mungkin ada ambiah yang terlalu susah, tidak akrab kepada usaha, maka mungkin dia boleh mengambil satu inisiatif yang dia rasa adalah terbaik bagi diri dia dan bagi orang lain juga. Jadi untuk soalan yang pertama, untuk soalan yang pertama adalah saya nak bertanyakan pandangan umum ahli panel terhadap tajuk yang kita bincangkan. Saya ulangi, tajuk kita adalah hijrah pencorak generasi Rabbani. Jadi ahli panel yang pertama, apakah pandangan Ustaz atau pandangan saudara tentang tajuk yang kita letakkan sebagai perbincangan kita pada hari ini? Apakah pandangan saudara mungkin boleh bagi sedikit ulasan tentang apakah itu yang dimaksudkan dengan hijrah mencorak generasi Rabbani? Persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. Yang dimuliakan Bapak Majlis, sahabat saya, seterusnya yang saya kasihi para ustaz dan asatizah, sahabat-sahabat serta adik-adik, kakak-kakak sekalian. Jadi alhamdulillah kita masih lagi diberikan peluang untuk bersama pada hari ini. Saya diamanahkan untuk memberikan sedikit pengisian berkenaan tajuk hijrah mencorak generasi Rabbani. Sekilas kita pandang hijrah sini, kita akan dapat lihat bahawa hijrah ada satu perkara yang
adi, perkara yang biasa kita dengar, biasa kita baca, biasa kita dengar apabila datangnya awal Muharram kan. Dan ia adalah suatu kita sudah dengar daripada kecil lagi kan. Macam mana kita pada ketika kecil kan, ketika kita pergi ke solat ke masjid akan didengar kepada kita berkenaan hijrah kan. Tapi apakah secara praktikalnya kita mampu lakukan? Okey. Hijrah ni adalah satu yang mesti kita lakukan ataupun tidak lari daripada hidup kita, bermula daripada kita kecil sampai kita hari ini. Setiap Nabi yang telah Allah SWT utuskan pada kita pada hari sebelum ni, bermula daripada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, sehingga dan keseluruhan para Nabi sehingga Nabi Muhammad SAW melalui fatrah hijrah. Sama ada fatrah hijrah itu adalah bersifat hakiki ataupun fatrah hijrah itu adalah sifat maknawi kan. Dan kita semua telah maklum bagaimana hijrah hakiki itu kan. Nabi SAW berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah kan. Kerana apa? Bukan kerana hijrah itu nampak melemahkan kita, tapi hijrah itu mencari kekuatan yang baru untuk diri kita, untuk kita menghadapi musuh yang lebih besar. Sebagaimana yang kita tahu juga di Mekah tersebut, begitu ramai kan para musyrikin yang menentangi dakwah Nabi SAW. Jadi dengan hijrah itu kita mampu mencari kekuatan, mampu membentuk sebuah generasi. Sebab itu tajuk hijrah pada kali ini, hijrah mencorak generasi robbani kan. Dengan hijrah ini kita mampu membentuk sebuah generasi, mampu membentuk sebuah daulah kan. Sehingga kan dengan daulah tersebut, dengan generasi tersebut, kita mampu kembali kepada tempat asal kita sebagai manusia yang gah, manusia yang mampu menarik kembali apa yang telah dirampas daripada kita kan, insya-Allah. Jadi kita juga sekarang merupakan seorang muhajir kan. Muhajir daripada apa? Kita sekarang berada di bumi Allah SWT, yang mana bumi ini hanya sekadar transit kan. Kita tidak boleh lari. Yang kata ada sebuah cerita yang berkata jika kamu hendak melarikan diri kamu daripada maut sekalipun, kamu masuk ke dalam gua yang dalam sekalipun, kamu tidak akan mampu lari daripada maut. Kerana itu adalah suatu fitrah yang Allah SWT berikan. Maksudnya suatu yang Allah akan tarik balik. Apa yang Allah berikan kenikmatan daripada kita, Allah akan tarik balik kan. Kerana nak bagi kepada kita suatu kesedaran bahawa hidup di dunia ni tidaklah kekal kan. Dan supaya kita ni sentiasa beringat bahawa mati itu pasti kan. Hatta ya'tiyana min balaqina. Jadi apakah kita ni sudah bersedia ataupun belum? Itu suatu persoalan yang mesti kita lontarkan kepada diri kita sendiri kan. Adakah kita mampu untuk menghadapinya dengan penuh kegembiraan, dengan penuh keyakinan, ataupun kita tak mampu untuk menghadapinya sehingga kan kita ni menggeletar untuk apabila berhadapan dengan kematian ataupun berhadapan dengan hijrah. Jadi ana rasa setakat itulah dulu pada ana untuk sesi yang pertama. Bila topik ada, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Abdul Ba'is di atas ulasan yang telah diulas oleh dia panjang lebar 45 minit. Moga-moga kita dapat mengambil yang terbaik daripada apa yang telah disampaikan oleh beliau. Ahli panel yang kedua, nak tanya hang sikit ni. Apa pandangan umum? Soalan yang sama, pandangan umum tentang tajuk yang kita bincangkan. Bagaimana panel yang pertama telah memberi contoh zaman Nabi SAW ketika hijrah daripada mana ada hijrah manawi, ada hijrah apa satu ada hijrah hakiki dan sebagainya. Jadi nak tanya pandangan ahli panel yang kedua tentang soalan yang sama. Apakah pandangan entah tentang apakah itu hijrah mencorak generasi robbani? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin
sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat moderator, saudara Presiden PBNA, Ustaz Mustafa, Ustaz Rozaimi, Pak Cik, Ustaz, rakan-rakan mahasiswa-mahasiswi yang saya hormati sekalian. Pertamanya, elok juga anda minta izin kepada Ustaz-Ustaz yang hadir duduk di hadapan. Man alamani harfan kuntu lahu abdan, kata Sina Ali. Barang siapa yang mengajar aku satu huruf, maka aku layaklah menjadi hamba kepada si guru tersebut. Jadi kamu tak namun macam mana kamu semua tahu Ustaz Mustafa, Ustaz-Ustaz yang ada murabi kami dalam Usrah. Itu yang pertama. Bila kita sebut tentang hijrah mencorak generasi Rabbani, yang pertama kita nak sebut tentang hijrah, dan yang kedua kita nak sebut tentang Rabbani. Apa itu hijrah dan apa itu Rabbani? Dalam sirah, kita buka dalam kitab sirah, sekurang-kurangnya hijrah di dalam zaman Nabi SAW itu ada dua. Pertama, hijrah ke Habsyah. Yang kedua, hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, khususnya ketika zaman Sayyidina Umar, berbincang tentang tarikh pertama, tahun pertama untuk meletakkan tahun pertama di dalam Islam. Dan para sahabat, wallahu a'lam, di sisi pandangan para sahabat melihat hijrah itu lebih utama daripada kelahiran Rasulullah SAW. Lebih mulia hijrah itu, lebih dipandang mulia hijrah itu lebih daripada perang Badar, kemenangan Islam perang Badar, dan lebih penting daripada pembukaan kota Mekah, Fathu Mekah. Hijrah mengajak umat Islam supaya hidup di dalam kemuliaan. Allah sebut di dalam Al-Quran cerita tentang malaikat dan segolongan manusia yang masuk Islam di kota Mekah tapi tidak berhijrah bersama Rasulullah SAW. Innal ladhina tawaffahumul malaikah zalimi anfusihim. Sesungguhnya telah diwafatkan, sesungguhnya para malaikat mewafatkan segolongan manusia. Mereka itu zalim terhadap diri mereka, zalimi anfusihim. Kemudian malaikat bertanya, qalu fima kuntum. Mereka tanya, kenapa kamu ada sini? Ceritanya, para sahabat ini hidup di kota Mekah, bersahabat dengan Rasulullah, tapi bila disuruh berhijrah, tidak berhijrah. Akhirnya ketika perang Badar, mati di medan perang Badar dan duduk di pihak Quraisy, kafir Quraisy. Mati Islam tapi duduk di pihak kafir Quraisy. Akhirnya ketika mati itu, mereka datang tanya, qalu fima kuntum, kenapa hampa ni ada sini? Hampa orang Islam. Itu terjemahan orang Kedah. Kamu orang Islam, kenapa kamu mati di pihak Quraisy, kafir Quraisy? Qalu, mereka berkata, kunna mustad'afina fil ard, kami ni golongan yang tertindas di atas muka bumi. Kami ni orang lemah, tak ada apa. Qalu kunna mustad'afina fil ard. Kemudian malaikat tanya balik kepada mereka, qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Malaikat bertanya, tidakkah kamu melihat bumi Allah itu luas? Fatuhajiru fiha, kamu boleh untuk berhijrah. Adakah kerana kamu takut kerana dengan hijrah kamu tak dapat harta di sana? Dan Allah sebut di dalam Al-Quran, mereka ini dimasukkan ke dalam neraka, wasa'at masira. Kesimpulan yang nak sebutnya, hijrah mengajak umat Islam daripada hidup dalam tertindas, hidup dalam pok pembangkang, contohnya pok pembangkang, akhirnya tertegak negara Islam Madinah. Kalau tidak kerana hijrah, mungkin kita kata tak tertegak negara Islam. Kalau tidak kerana hijrah, tidak tertegak hukum Islam. Dan mungkin dan kebanyakan para ulama dan sahih, kalau tidak kerana hijrah, maka tak disyariatkan solat Jumaat yang hari ini kita buat setiap hari Jumaat. Solat Jumaat diceritakan disyariatkan pada hari kelima ketika Nabi berhijrah ke kota Madinah. Itu diajaknya umat Islam supaya hidup dalam keadaan mulia.
Yang kedua, umat Islam kita diajak supaya berhijrah dari suatu tempat Tawiyah, bi'ah Tawiyah ila bi'ah Salihah. Hidup dalam suasana tak suka dengan suasana kekufuran, suasana Tawud, pindah ke kota, pindah ke suasana orang Islam, suasana Islamiah, suasana Salihah. Dan dalam hadis diceritakan bagaimana seorang laki-laki yang ni cerita Bani Israel. Nabi cerita 99 orang yang dibunuh. Kemudian bila 99 orang yang dibunuh tu, dia rasa adalah sikit penyesalan. 99 orang yang dibunuh ni, akhirnya dia tanya kepada seorang abid, adakah bagi aku ni taubat? Maka abid tu kata, abid ni dia tak ada ilmu. Abid ni kata, dah 99 hang bunuh, tak ada lah keampunan bagi hang. Akhirnya dibunuh yang abid tersebut, genaplah 100. Akhirnya dia bertanya kepada orang alim. Orang alim tersebut menjawab dengan soalan yang dengan jawapan yang mantap, supaya dia di rahmat Allah itu lebih luas. Satu, yang kedua, disuruh supaya berhijrah dari bi'ah yang tak elok kepada bi'ah yang lebih baik. Akhirnya lelaki tersebut dimatikan dalam perjalanan. Dicontohkan dia sejengkal lagi, sejengkal lebih daripada tempat yang tempat yang tak elok tu, lebih sejengkal, dan dia mati di situ. Para malaikat apa? Orang panggil apa? Berkelahi. Wallahu alam, anda tak faham bahasa berkelahi ni apa? Bergaduh pula. Maksudnya berebut, sama ada yang dimasukkan ke dalam golongan syaqiyah ataupun golongan sa'idah. Begitulah dalam hadis Arba'in kita belajar macam mana ada manusia yang selangkah lagi dia nak masuk syurga, akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Dalam kes ini, selangkah lagi dia nak masuk ke dalam neraka, akhirnya kerana dia lebih selangkah, akhirnya dia masuk ke syurga. Untuk itu yang pertama tentang hijrah. Yang kedua tentang Rabbani. Asal dari perkataan Rabb, Tuhan. Rabb, Tuhan. Rabbani, orang Tuhan. Raghib Al-Asfahani dalam Mufradat fi Al-Fadhil Quran. Mufradat fi Al-Fadhil Quran 9 dinar di Danis. Nampak sangat kau beli. Raghib Al-Asfahani dia ada sebut satu qil tentang perkataan Rabbani. Rabbani ada qil yang menyebut Rabbani asal perkataan Suryani bahasa Israel. Wallahu a'lam, tapi bagaimanapun Rabbani, perkataan Rabbani itu ada di dalam Al-Quran dan diulang-ulang sebut tidak kurang daripada 3 kali. Maka Nabi Basharin an yu'tiyallahul kitab wal hukma wan nubuwah thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyin. Tu ada satu perkataan. Apapun Rabbani yang kita cuba sebut dalam forum ni tidak kurang daripada matlamat dia. Pertama, untuk menjadi hamba Allah. Yang kedua, untuk menjadi penyeru agama Allah. Yang ketiga, untuk menjadi khalifatullah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang lebar dan lebih masa kalau padat yang telah disampaikan oleh saudara Arif Amin. Moga-moga kita mendapat manfaat. Saya ulang pun dia telah jelaskan dengan lebih jelaslah. Cuma saya nak ulang kembali, itu pusingan pertama kita bagi 5 minit. Pusingan yang kedua selepas ni kita akan bagi setiap ahli panel tu 10 minit. Jadi saya bapak masa ni tak ada masalah. Tapi oleh kerana dia telah tetapkan macam ni sebagaimana dalam Facebook ni, maka gitulah. Jadi untuk pusingan yang kedua, kita melihat sedih kepada konteks hijrah itu, ataupun jika kita lihat kepada zaman Nabi SAW itu, para sahabat yang bersama dengan Rasulullah mendapat tarbiyah daripada Rasulullah. Mereka juga dikenali sebagai jilul Quran, iaitu generasi Al-Quran. Ataupun dengan kata yang lain, para sahabat juga boleh kita jadikan contoh sebagai generasi Rabbani itu. Saya nak tanya ahli panel yang pertama, dalam banyak-banyak cerita daripada Nabi diutuskan sebagai Rasul sampailah wafatnya Nabi SAW, kenapakah hijrah itu sendiri dipilih sebagai
titik permulaan kepada proses pencorakan generasi Rabbani. Maka saya serahkan kepada ahli panel yang pertama untuk memberi sedikit ulasan selama 10 minit insya-Allah. Persilakan. Okay, terima kasih kepada Tuan Moderator. Suatu soalan yang agak besar, soalan yang agak penting pada tajuk kita pada malam ini, hijrah mencorak generasi Rabbani. Jadi kalau kita lihat Islam itu sendiri, kenapakah hijrah ini dipilih sebagai salah satu daripada untuk kita mencorak sebuah generasi Rabbani kan? Kalau kita dengar daripada ahli panel kedua, sahabat saya Arif Amin, bahawa kita tengok tanpa hijrah kita tidak akan mendengar, tidak akan melihat tentang solat Jumaat kan, tidak akan mendengar juga tentang persaudaraan antara Aus dan Khazraj, tidak akan terjadi juga perang Badar. Dan tanpa hijrah, Islam pada hari ini kita tidak tahu di mana kan. Karena apa? Nabi SAW bersabda semasa perang Badar, "Ya Allah, jika engkau kalahkan kumpulan pada hari ini, saya tidak ada lagi umat yang akan menyembahmu pada bumi ini." Jadi kita dapat tengok kan, kalau tanpa hijrah, bagaimanakah boleh adanya kita pada hari ini kan. Sebabnya kalau tanpa hijrah tidak akan terjadi perang Badar. Perang Badar ini berlaku selepas berhijrah Nabi dan para sahabat ke kota Madinah Al-Munawwarah kan. Jadi alhamdulillah, sama-sama kita syukur kepada Allah SWT kerana dengan hijrah ini mampu untuk memberikan kepada kita suatu nikmat Islam, nikmat iman dan segala nikmat yang kita kecapi pada hari ini kan. Suka nak membacakan satu ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Jadi yang rasa semua dah faham kan? Ayat ni semua belajar syariah, belajar bahasa Arab semua kan? Jadi kalau kita tengok daripada ayat ni, semuanya orang yang berhijrah ni amat dikasihi orang yang berada di kota Madinah kan? Sebab ayat ni berkaitan pada sahabat Nabi daripada kota Madinah, kota Mekah ke kota Madinah kan? Jadi ayat ini mengisahkan bahawa para sahabat Nabi SAW berada di kota Madinah ini amat mengasihi saudara mereka yang berhijrah. Kita pada hari ini apabila kita tengok orang berhijrah kan, kita akan rasa orang ni gharib kan, apa dia ada kan, tidak ada keperluan pada kita. Kalau tak datang pun lagi baik kan. Sebab apa? Datang kepada kita memberikan kesusahan. Kita kena buat air lah, kena sediakan tempat tidur, kena beli makanan. Mungkin kita akan fikir macam tu kan. Tapi kalau kita tengok pada kisah para Nabi SAW, para sahabat kan, bagaimana agungnya hijrah ini, sehingga kan mereka ni mengutamakan sahabat mereka ni lebih pada diri mereka sendiri kan. Sehingga kan Nabi SAW mempersaudarakan mereka kan. Bagaimana kita pada hari ini, seorang yang kita tidak kenal, seorang yang kita tidak pernah berjumpa, tapi dengan arahan Nabi SAW, mereka mampu menjadikan sahabat mereka ni sebagai saudara mereka, saudara seukhuwah kan, seiman kan. Kalau kita pada hari ini, Masya Allah, mungkin tidak boleh tutup pintu terus kan. Jadi antara ithar yang kita dapat ialah disebutkan dalam oleh Dr. Ahmad Aufan dalam masa majlis baru ni, majlis berkenaan hijrah juga. Dia berkatakan dalam ayat Quran sendiri, apabila disebut berkenaan perkataan hijrah, akan dinyatakan juga berkenaan jihad. Jadi hijrah dan jihad ni adalah sesuatu yang mana bersangkut paut kan. Kerana apa? Hijrah ni bukan sahaja melibatkan fizikal kita, tapi melibatkan juga rohani kita kan. Bagaimana kita yang berada dalam suatu kelompok antara keluarga kita,
nak berhijrah kepada tempat yang lain tanpa kita ada kenalan, tanpa ada harta, kerana harta kita terpaksa ditinggalkan kan, mak ayah kita terpaksa ditinggalkan. Sangguplah kita kan pada hari ini kan. Contoh kita pada hari ini terpaksa berhijrah ke negeri yang mana kita tak kenal, antara pergi ke Afrika atau ke mana kan. Walaupun kita pada hari ini sudah dikenal sebagai berhijrah ke bumi Jordan kan, tapi kita masih lagi ada sahabat kita, sahabat yang mana se-Malaysia kan, kita masih lagi kenal kan. Ni kita berhijrah ke tempat mana tidak ada orang kita orang kenal. Kita kena membentuk suatu generasi baru kan. Okey, hijrah ni juga bukan bermaksud kita hendak mencari suatu pengalaman baru sahaja, tapi hijrah ini adalah proses pembentukan diri kita sendiri kan. Walaupun kita ni tidak mampu untuk berhijrah ke tempat lain kan. Contoh sahabat kita di Malaysia kan, tidak mampu untuk berhijrah ke bumi Jordan mencari ilmu kan, tapi tidak bermakna mereka ni tidak mampu untuk berhijrah dari segi maknawinya. Bagaimana berhijrah dari segi maknawinya? Berhijrah dari segi maknawinya adalah contohnya berhijrah daripada sifat buruk ke sifat baik kan. Contoh kita pada sebelum ini kurang berpuasa, kita berhijrah pada setiap kali hari Isnin dan Khamis kita berpuasa. Antara lainnya kita berhijrah juga bagaimana untuk mencari kuliah-kuliah ilmu di Malaysia sendiri kan. Kalau kita di Malaysia, kita di sini kena manfaatkan kerana kita sudah berhijrah dan berada dalam kelompok ulama. Jadi amat rugilah kita pada hari ini. Sebagaimana kata seorang sahabat dalam Facebook, kalau kamu ni ahli agama ni yang belajar pada hari ini, belajar di Jordan ni, ataupun belajar bahasa Arab, tidak mampu untuk bercakap dengan orang Arab, tak mampu untuk menjawab orang Arab, tidak mampu untuk memahami kitab-kitab yang remeh-temeh, tidak mampu untuk ada satu lagi, tak ingat, boleh cek balik ke Facebook sebab apa ada. Jadi kamu ni telah dikalah, kau ni buat proyek UIA, jadi tak perlu untuk datang Jordan, balik ke UIA terus. Jadi suatu cabaran kepada kita pada hari ini yang berada di Jordan, jika tidak mencapai tujuan tersebut kan. Jadi antara lainnya kita lihat pada para ulama mereka ni berhijrah kan, bagaimana Ibnu Mubarak, bagaimana Imam Bukhari, Imam Muslim berhijrah ke satu tempat untuk mencari ilmu kan. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahawa Imam Bukhari ni mencari ilmu dengan 1000 orang ulama. Kita hari ni nak cari berapa 10 orang ulama pun susah kan. Jadi apakah kita? Apakah pegangan kita? Apakah yang boleh kita bagi semangat pada Islam kan? Adakah kita hanya hidup sebagai seorang manusia biasa, ataupun sama-sama kita fikirkan? Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara kita yang telah menjelaskan tentang kenapakah hijrah itu dipilih sebagai titik permulaan pada proses pencorakan generasi rohani. Maka saya tertarik dengan apa yang telah disampaikan oleh beliau, dan saya kira ramai juga yang tertarik lah. Jadi dengan mana kata yang lain adalah hijrah ini dia tidak boleh lari daripada jihad. Kalau tidak silap saya, dalam satu hadis yang menyatakan bahawa tidak ada lagi hijrah selepas daripada pembukaan Kota Mekah. Betul tak Ustaz? Dengan mana kata yang lain, itu hijrah adalah kita berhijrah daripada perkara yang buruk kepada perkara yang baik. Saya belakang jalan. Jadi kita kembali kepada soalan yang kedua, kepada saudara Arif Amin. Soalan saya, apakah cabaran dalam proses pencorakan generasi rohani dan bagaimana cara kita mengatasinya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara moderator tanya tentang cabaran mahasiswa untuk membangun generasi rohani. Saya teringat ada satu masa dulu Tun Haji Abdullah, bila orang tanya tentang cabaran masa akan datang, dia kata saya pantang cabar.
Itu jadi satu tagline tu. Allah alam, tak apalah. Apa pun nak cerita tentang cabaran mahasiswa untuk generasi Rabbani. Sebelum tu, sebelum zaman Nabi SAW berhijrah, telah ada kaum sebelum Nabi Muhammad yang juga berhijrah dengan Nabi mereka. Di dalam Al-Quran, Allah menceritakan tentang Nabi Musa AS yang berhijrah dengan kaum Bani Israel. Selepas mereka tertindas di bumi Mesir, akhirnya mereka disuruh supaya berhijrah ke kota Palestin. Kita pergi ke Jabal Nebo, tu kita ada jumpa Baitul Maqdis kan. Kata Nabi Musa AS, ya qaumi udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Nabi Musa AS dia ajak kaum dia, wahai kaum aku, masuklah kamu ke kota Al-Muqaddas yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kamu. Wala tartaddu ala adbarikum, jangan kamu berpatah ke belakang. Fatanqalibu khasirin, kelak kamu akan ditimpa dengan kerugian. Tapi menariknya, hijrah Rasulullah dengan para sahabat berjaya membangunkan negara, tetapi kerana Bani Israel banyak songeh, nak kata orang, banyak songehnya Bani Israel. Dan Allah sebut di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah, ada cuba cari tadi, alhamdulillah jumpa bagaimana Bani Israel dia cuba buat alasan, dan dengan alasan tersebut Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberi kebenaran, tidak menjayakan program hijrah yang diminta kepada kaum Bani Israel. Pertamanya nak sebut cabaran kita mahasiswa dengan diri kita sendiri. Bani Israel mula-mulanya bagi alasan, qalu ya Musa inna fiha qauman jabbari, sungguhnya di sana ada satu buah yang sombong, buah Samsin. Kedebek orang kata. Samsin kampung dusun. Tak, di Samsin kota Muqaddas. Akhirnya bila bagi alasan, sebenarnya memang tak mau. Kemudian Nabi Musa ajak lagi sekali. Kemudian mereka kata, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Senang cerita, wahai Musa, kami ni cukuplah, malas ni rasa ni. Pilah hang dengan Tuhan hang, hang dengan Tuhan hang tu pasal kedah. Pergilah kamu dengan Tuhan kamu, faqatila, kemudian berjuanglah kamu berdua. Inna hahuna qa'idun, kami duduk di sini berehat. Cabaran bagi mahasiswa yang pertama, kita ni banyak masa kita suka berehat lebih daripada suka berusaha. Itu satu. Yang kedua, disebabkan yang kedua, cabaran kita mahasiswa nak berhijrah ni banyak songeng. Kamu nak berjaya, tapi alasan dia tu banyak. Kenapa tak datang tafakur ni? Itu soalan biasa lah kita kan. Awak tak datang tafakur? Semalam aku masak sampai ke 12. Contoh tu real lah. Tak berapa real lah. Tak real lah Kak Aman. Dekat tu, Zimbabwe tu dia. Papua New Guinea kan. Yang ketiga, sikap kita buang masa tu menyebabkan kita ni dihina. Umat Islam terhina. Bukan kerana Islam itu hina, tapi umat itu terhina kerana sikap mereka itu sendiri. Di saat orang bukan Islam berusaha 24 jam bangunkan negara mereka, bangunkan agama mereka, kita orang Islam, kita duduk dalam kesenangan. Umpama ayam mati dalam kebuk, itik mati dalam mati kehausan dalam air. Lebih kurang gitu. Kita duduk dalam kesenangan. Sedangkan pihak yang dah berjaya, mereka pun hidup dalam susah, tapi kita hidup dalam keadaan senang-senang.
Itu yang ketiga, cabaran kita dengan masa kita. Bagaimana jalan penyelesaian? Wallahu a'lam. Tapi kita balik pada ayat Al-Quran dalam surah Al-Jumu'ah. Surah Al-Jumu'ah, surah yang kita selalu baca, imam-imam selalu baca hari Jumaat. Seolah-olah Allah bagi satu timetable, satu jadual waktu kepada orang Islam. Dan Allah janjikan pula la'allakum tuflihun. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Setelah diselesaikan solat, fantashiru fil ardh, bertebaranlah kamu ke muka bumi Allah. Jangan duduk dalam bilik, jangan duduk saja tidur. Wabtaghu min fadlillah, cari sungguh-sungguh kebaikan-kebaikan yang Allah bagi di atas muka bumi. Wadhkurullaha katsiran, ingat Allah banyak-banyak. La'allakum tuflihun. Yang pertama Allah sebut tugas kita orang Islam, solat jangan tinggal. Sebaik-baiknya solat Jumaat. Kadang-kadang kita ni solat bukan solat, lain ibadat. Kita suka buat satu perkara yang kita suka, dan kita jarang buat amalan yang Allah suka. Ibadat, solat fardu di rumah tak ada masalah. Solat seorang sah, tak maksudnya sah. Walaupun adalah bincangan la solata di jari masjid, kita di masjid, tak apalah, apapun dan contohnya, kita mazhab Imam Asy-Syafi'i kita sebut solat seorang sah. Tapi kita jarang buat satu amalan yang Allah suka. Solat Jumaat Allah suka. Di antara bertembung benda yang Allah suka dan benda yang kita suka, kita selalu ambil yang kita suka. Jarang kita ambil yang Allah suka. Itu yang pertama. Yang kedua, solat. Dengan solat kita diajar supaya mengurus diri dan masyarakat. Dalam solat jemaah kita diajar mesti ada seorang pemimpin. Kalau di PBMA kita ada saudara Wan Abdul Maiz. Seorang je, jangan ramai. Betul. Bagi tidak. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh, bertebaranlah kamu ke muka bumi Allah. Islam tak ajak umat dia Rabbani dalam bentuk kerahiban. Abdul Hasan Ali An-Nadwi dia ada tulis satu kitab Rabbaniyah la Rahbaniyah. Tu baru baca tadi. Ambil dia. Rabbaniyah, ketuhanan, orang Tuhan, bukanlah Rahbaniyah, kerahiban. Banyak orang dia silap faham seolah-olah orang Islam ni kalau zuhud tu duduk di masjid. Kalau orang tawaduk tengok di masjid tu rasa macam memang duduk di masjid bagus. Tapi kita nak sebut, kalau di satu masa dulu ada silap faham tentang sebab ramai golongan sufi, akhirnya fikir panjang di masjid sampai tak bekerja. Sampai masa kaum Tartar datang ke masjid, datang ke negara, akhirnya mereka lepaskan kerana mereka kata tak sampai tahap lagi ni, jihad nafsu pun tak lepas lagi. Itu kesilapan. Sedangkan Al-Quran sebut fantashiru fil ardh, bertebaran kamu ke muka bumi Allah. Jangan duduk dalam bilik saja-saja tak baca buku. Jangan duduk dalam bilik sampai tak mengaji, tak main apa. Jangan duduk dalam bilik tidur sampai pukul 10 lebih, tak pergi kelas. Fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah, cari sungguh-sungguh kebaikan Allah. Wadhkurullaha katsiran, selepas kamu berusaha, kamu cari sungguh-sungguh, ingat Allah banyak-banyak. La'allakum tuflihun, moga-moga kamu berjaya. Generasi Rabbani adalah generasi yang berjaya. Tuflihun, elok juga kalau anda sebut tentang tuflihun. Kita selalu terjemah tuflihun ni berjaya. Ulama tafsir sekurang-kurangnya dia bagi dua maksud tentang muflihun. Kita sebut selalu aflah ataupun muflih ataupun falah. Falah tu maksud petani, kan? Falah itu petani. Petani, apa yang mereka tanam, biji petik yang mereka tanam, buah petik lah yang akan dituai hasil. Kalau yang ditanam itu durian tak ada hijau dia, terbit tuai hasilnya durian. Macam itulah juga tentang berjaya. Kalaulah yang kita tuai itu
ketakwaan Rabbani, maka yang hasil itu generasi Rabbani. Sebab itulah orang ya Nabi sebut dalam sebuah hadis, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Setiap bayi itu lahir dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Dan ibu bapa mereka lah yang menyahudikannya, menasranikannya, dan yang memajusikannya. Jadual timetable itu valid sampai sekarang. Dan kita umat Islam disuruh supaya pertama, solat jangan tinggal. Yang kedua, bila usaha sungguh-sungguh. Idza dabahtum fa ahsinu dzibha. Bila sembelih dengan cara yang paling baik. Takkanlah dalam belajar kita tak buat belajar yang paling baik. Takkanlah dalam ibadat kita tak disuruh supaya beribadat paling baik. La'allakum tuflihun. Bila Allah yang sebut la'allakum tuflihun, moga-moga kamu berjaya. Moga-moga berjaya Allah tu tak sama dengan moga-moga berjaya manusia. Manusia bila berjaya, dia hanya bagi semangat dan ikhtiar. Tapi bila Allah yang sebut, kalau kamu cukup syarat ni, tak berjaya kamu di dunia, berjaya kamu di akhirat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Arif Amin yang telah memberikan gambaran yang jelas kepada kita tentang cabaran sebagai seorang ataupun cabaran sebagai seorang Muslim dalam langkah dia hendak menjadi suatu generasi Rabbani. Utamanya apa yang disebut tentang belajar sangat memberi kesan kepada diri kita sebenarnya. Apalagi kita ni secara peribadinya kita ni memang banyak buang masa. Kita ni memang banyak buang masa. Juga kita like, komen, kalau depan itu tak lah. Ataupun tugas kita ni hanya tak lah, semua orang lah. Tugas kita ni hanya kita tidak kembali kepada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia ini berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang berpesan kepada kebenaran dan orang-orang yang berpesan kepada kesabaran. Maka ana terlalu berharaplah kepada kepada sahabat-sahabat dan juga sahabiah sekalian supaya kita mengambil terbaik daripada apa yang telah disampaikan oleh kedua ahli ini, supaya dapat memberi kesan kepada diri kita dalam proses kita nak hijrah kepada menjadi mukmin yang lebih baik, kepada supaya memberi kepada kita kekuatan untuk menjadi seorang mukmin menuju kepada generasi Rabbani yang sama-sama kita bincangkan pada malam ini.